boleh perkenalkan diri dulu. Okey, nama saya Hasha Ui binti Muhammad Ui Tiangket. Saya berumur 21 tahun. Kalau nama Mandarin saya Huang Hui Ling, ataupun nama Melayu kalau tukar kepada bahasa Melayu Hasha Ui Hui Ling. Hasha Ui Hui Ling. Nama tu diberi oleh atuk saya sendiri. Saya akan bacakan soalan pertama yang orang tanya. Okey, soalan pertama, Kak Asha boleh ke speak Mandarin? Alhamdulillah saya boleh berbahasa Mandarin, tapi bila saya dah lama tak cakap, saya punya bahasa Mandarin dah makin kurang mahir. Sebab tu saya pun kena sentiasa bercakap. Sebab saya dari sekolah rendah, sekolah di sekolah Cina. Sekejap je, rasanya 4 tahun macam tu, 4 tahun saja. Lepas tu saya tukar sekolah biasa semula. Jadi saya memang tak cakap bahasa Cina, melainkan dengan atuk nenek saya saja. Jadi tak banyaklah komunikasi bahasa Cina. Jadi menyebabkan saya makin kurang vocabulary bahasa Mandarin. Kak Asha cuba cakap bahasa Mandarin sikit. Contoh? Contoh Nama saya lah. Okey, nama saya. OK Hello 大家好，我的名就是黄慧玲，我喜欢画画，然后我是最大的姐姐itulah maksud dia. Hai, nama saya Hasha Ui. Saya suka melukis. Saya kakak sulung. Itulah. Kak Asha sambut tak Chinese New Year? Okay, soalan ni antara soalan yang selalu ditanya oleh kawan-kawan saya Melayu lah. Okay, jawapan saya memang setiap tahun akan menyambut tahun baru Cina dengan adik keluarga saya yang lain. Tapi dengan cara yang dibenarkan dalam syariat Islam. Contohnya kalau pemakanan, kita menjagalah dari segi halal dan haramnya. Pemakaian kita tak pakai cheongsam ataupun pakaian tradisional orang Cina. Bukan sebab dia halal ke haram ke, bukan. Tapi kebanyakan baju cheongsam agak ketat, so kita tak boleh pakai. So pakailah baju kurung. Macam tu. Baju kurung warna merah atau warna kuning, oranye, macam tu. Kenapa Kak Asha sambut Chinese New Year? Kenapa saya sambut tahun baru Cina? Semestinya sebabnya saya orang Cina, sebab saya campuran Cina Melayu. Saya hargai dan saya sambut budaya ahli keluarga saya yang belah Cina. Mestilah kita sambut kan. Takkan nak hilang macam tu je. Itu je lah. Saya rasa saya hargai dengan apa yang saya hargai dan menyambut tahun baru Cina itu, sebab itu yang keunikan yang ada pada diri saya dan ahli keluarga saya yang lain. Pernahkah Kak Asha diejek atau dihina sebagai anak kacukan? Apakah cabaran sebagai anak kacukan? Sejujurnya masa saya sekolah rendah lah, dari sekolah rendah sampai sekarang, saya bukanlah diejek, tapi benda tu saya tak suka orang buat. Contohnya macam kalau melainkan orang tu dah tahu nama saya okey je. Tapi kalau orang tu sengaja mengajuk-ajuk nama saya, contohnya ni saya dan adik-adik saya selalulah kena. Okay? Contohnya oi, contohnya Hasha Ui kan. Bukan Hasha Ui, nama saya disebut Hasha Ui, O-O-I Ui, bukan Oi. Okay? So kita selalu dipanggil dengan nama Oi. Itu saya tak suka sebenarnya. Adik-adik saya pun cakap lah, benda tu paling orang tak suka masa kecil-kecil sampai sekarang. Kalau cabaran tu tak ada sangat, sebenarnya tak banyak sangat pun, sebab kita dah biasa dari kecil sampai besar. Mungkinlah dari segi komunikasi dengan ahli keluarga yang belah Cina, tapi tak jadi masalah besar pun sebenarnya. Mengapa Chinese New Year mesti ada tarian singa? Okay, sebab apa yang saya tahu je lah. Apa yang saya tahu, tarian singa ni melambangkan kekayaan. Bukanlah maksudnya kalau orang yang tak buat macam tak jemput yang singa tu datang rumah tu tak mendatangkan kekayaan, tak ada pun. Cuma kepercayaan orang-orang Cina, tarian singa, buah oren, emas, jokong emas tu semua tu bermakna kekayaan. Dia kurang cerita lah. Ataupun kita tahu kan perkataan istilah ong, macam tu, untung. Soalan seterusnya, apakah cabaran yang sering dihadapi masa Chinese New Year? Cabaran yang saya dan ahli keluarga saya selalu alami biasanya dari segi bahasa. Itu antara masalah yang banyaklah kita alami, sebab
Adik-beradik saya kebanyakan tak pandai berbahasa Mandarin. Hanya saya dan adik saya bawah seorang saja. Okey, jadi apabila tibanya Chinese New Year ataupun kita saling menziarahi, kadang-kadang contohnya adik saya guna bahasa Melayu, ada perkataan bahasa Melayu tu diorang tak faham. Jadi kita kena explain dalam bahasa Inggeris. Kalau bahasa Inggeris pun susah nak explain, kita tukar kepada ayat yang lebih mudah faham. Sama juga lah kalau bahasa Cina. Ada kadang-kadang sebabkan saya cakap saya dan adik saya memang tak banyak cakap bahasa Mandarin, melainkan perlu saja. Okey, jadi kalau saya tak, contohnya sepupu cakap saya tak faham, so saya akan cakap, saya minta dia cuba explain dalam bahasa Inggeris ataupun Melayu. Sebab kadang-kadang pun dia tak boleh explain dalam Melayu, jadi tukarlah bahasa Inggeris. Macam tu. So tak ada jurang bahasa sangatlah. Tapi itu menjadi salah satu masalah yang kita hadapi. Okay, dari segi makanan mesti ramai juga yang tanya soalan ni. Kalau dari segi pemakanan, okay, ahli keluarga saya memang dah tahu kita memang tak akan makan benda-benda yang macam tak makan benda-benda yang macam yang tak halal. Mereka semua dah tahu. Okay, contohnya kalau makan waktu ada makan malam Tamu Cina tu, mereka bahagikan siap-siap yang ni yang boleh makan, yang ni yang tak boleh makan. Selalunya mereka asingkan memang jauh-jauh. Contohnya kalau arak dia orang simpan tempat lain. Kebanyakannya makanan memang boleh makan sebab dia orang dah tahu saya dengan keluarga saya memang tak boleh makan benda-benda yang tak halal. Contohnya cookies pun mereka akan pilih yang halal. Cookies Tamu Cina, itulah. Kak Asha ada pesanan kepada anak kacukan yang lain dengan apakah perasaan jadi anak kacukan? Okey, pesanan saya, rasalah bangga dan hargailah perbezaan diri ataupun keunikan diri. Ya, sebenarnya saya faham juga ada kalau di luar negara, kalau anak kacukan, mereka ada yang sebahagiannya akan menghina. Sama juga dekat Malaysia, tapi tak banyaklah benda ni. Okey, jadi nasihat saya, rasa banggalah dengan diri awak. Tak kisahlah awak ni campur Melayu campur India, Melayu campur orang kulit gelap. Tak ada masalah apa sebenarnya. Itu unik awak, kan? Awak seorang je macam tu. Ramai yang lain sama je. Awak seorang je yang lain. Kan just satu unik. Okey? Dan satu lagi, hargailah apa perbezaan kat awak. Contohnya, awak kena belajar budaya tertentu tentang budaya awak sendiri. Contoh kalau Mandarin, saya kena belajar Mandarin punya. So belajarlah benda-benda macam tu. Okey, contohnya kalau dari dulu pernah cakap bahasa Cina. Okey, gunakan kemahiran berbahasa Mandarin tu untuk diri sendiri dan untuk kebaikan orang lain juga. Benda ni penting sebenarnya. Okey, mungkinlah masa kita kecil, saya masa kecil saya langsung tak sedar pun kepentingan bahasa Mandarin kat saya. Saya tak faham tau kenapa ayah saya hantar kat sekolah Cina. Saya tak faham sebab susah, memang susah, sangat-sangat susah. Sebab saya susah nak ingat karakter ataupun tulisan bahasa Cina. Susah nak ingat, tapi saya boleh sebut. Macam tu. Tu antara cabaran dia. Tapi hargailah apa yang ada. Mungkinlah masa kecil-kecil kita tak faham, tapi insya-Allah bila besar nanti kita dah faham. Tadi kan soalan pesanan kepada anak kacukan, kita jawab. Apa perasaan jadi anak kacukan? Perasaan saya sekarang, saya rasa bangga dan syukur dengan apa yang Allah dah tentukan untuk saya. Dulu saya tak rasa malu ke, rasa rendah diri ke dengan apa yang saya ada. Tapi saya betul-betul rasa bangga dan syukur dengan apa yang Allah ciptakan untuk saya ataupun takdirkan untuk saya dan ahli keluarga saya yang lain. Kalau Chinese New Year, macam mana Kak Asha makan besar sama-sama dengan family? Okey, kita akan kumpul lah ramai-ramai pada malam sebelum hari Tahun Cina tu. Okey. Lepas tu kita akan kumpul ramai-ramai, bawa makanan masing-masing. Okey, bila tahu ahli keluarga saya Cina, okey, bila saya cakap ada keluarga Cina kan, kebanyakan ahli keluarga Cina saya yang lain memang semuanya bukan beragama Islam kecuali keluarga saya saja. Okey, jadi mereka akan bawa lah makanan ke mana diorang juga. Dan saya, kalau mereka suka minum arak, diorang akan asingkan arak tu daripada tempat lain. Contohnya memang kita asingkan betul-betul supaya adik-adik yang kecil saya tu tak ambil lah. Kalau daging khinzir kita selalunya tak ada lah. Kalau ada pun mereka akan bagi tahu, okey, ni jangan sentuh.
tak boleh makan tau, ini tak halal. Kalau cookies pun sama, kita akan asingkan. Macam tu. So memang kita saling memahami. Dan saya rasa kadang-kadang saya rasa macam terharu dan rasa bangga dan syukur sebab ahli keluarga Cina saya yang bukan beragama Islam tu fahami apa panggil kita punya halal haram kita, apa benda kita boleh makan, ada benda kita tak boleh makan. So saya rasa banggalah sebab sebenarnya satu effort yang sangat besar sebenarnya. Okay, saya rasa macam banggalah. Okay, saya ada satu kisah yang saya nak cerita. Ini ayah saya cerita dengan saya. Masa ayah saya baru masuk Islam, masa tu saya tak pasti lah bila, tapi umur tu ayah saya cakap 16 tahun. Okay, ayah saya masa tu waktu sahur, nenek saya panggil nenek saya Papa. Okay, nenek saya dia akan masak, akan bangun awal pagi untuk ayah saya sahur. Nenek saya tak akan masak benda-benda yang macam yang tak halal lah. Okay, memang tukar, memang rutin makan semua tukar. Okay, saya rasa macam bukan senang tau untuk orang yang bukan beragama Islam untuk bangun pagi terutamanya, sebab mereka selalunya dia tak ada solat subuh macam kita kan. Tapi ada je yang bangun awal. So saya rasa macam satu benda effort yang sangat besar, dan saya sangat macam satu panah tinggi. Saya rasa macam subhanallah lah, hebat Allah bagi satu keistimewaan untuk ayah saya. Okay, Kak Asha masa tahun baru Cina before pandemic COVID-19, Kak Asha buat apa je masa raya tahun baru Cina tu? Okay, sambutan tahun baru Cina sebelum pandemik sangat-sangat seronok. Okay, seperti yang awak semua dah tahu, setiap malam, setiap tahun sebelum raya Cina yang betul, kita akan ada makan malam besar dengan ahli keluarga kita. Okay, lepas tu esoknya akan sambut tahun baru Cina, kumpul balik dengan ahli keluarga yang sama. Selalunya kita akan jumpa selama 3 hari lah. 3 hari tentulah kita akan makan akan ada ucapan macam kita juga masa Hari Raya Aidilfitri. Kita akan cakap contohnya saya akan cakap macam ni dengan nenek saya. Saya akan cakap Papa, 新年快乐，身体健康. Maksud dia, Papa, selamat tahun baru Cina. Semoga Papa sentiasa sihat. Lebih kurang macam tu lah. So sama je macam kita, cuma apa yang kita tak akan buat sebagai Cina Melayu Muslim, kita akan buatlah seperti sembahyang. Tapi kita buat benda lain semua macam sama je, lebih kurang. Ada pantang larang kita amalkan, kita perlu amalkan sebab nak menghormati budaya mereka. Contohnya, pernah saya ditegur oleh pakcik saudara saya, ayah saudara saya, pepek saya, maksudnya ayah saudara saya tu, dia cakap, jangan sapu tau bila tahun baru Cina. Maksud tu saya dah sapu dah tau, sebab saya rasa banyak sangat sabuk sebab ada pukis kan. So saya saya sapu. Lepas tu pepek saya tegur saya, jangan sapu sebab itu macam seolah-olah menyapu keuntungan ataupun itulah. Lepas tu pantang larang yang seterusnya, jangan goyang kaki bila makan, ataupun bila mana-mana pun jangan goyang kaki, sebab sama juga menyapu keuntungan. Macam itulah. Kenapa kalau Chinese New Year mesti ada limau? Okey, ni saya tak tahu sangat sebenarnya, tapi saya rasa kenapa tahun baru Cina kena ada limau, antaranya lah sebabnya menunjukkan ataupun macam mendatangkan okey, tahu kan tu apa? Keuntungan lebih kurang macam tu. Sebab warna dia oren tau. Dan selain ni saya tak tahu kenapa, tapi kalau kamu perasan masa tahun baru Cina, memang ada kita punya barang memang banyaknya warna oren, kuning, emas, merah. Itu paling banyak. Dan pakaian kita masa tahun baru Cina bukan untuk menghormati budaya mereka. Kami sekeluarga memang sentiasa dipesan oleh ayah untuk tidak memakai pakaian yang warna biru gelap, hitam, putih. Tu tak boleh pakai. Ataupun warna yang gelap-gelap lah, tak boleh. Sebab bagi mereka
Bagi mereka yang percaya, mereka faham dan merah, kuning, oren itu mendatangkan Ong. Okey, semuanya pasal Ong dan pasal ikatan kekeluargaan. Semasa Chinese New Year, kuih apa yang paling Kak Asha suka? Kuih apa yang saya sangat suka bintang Malaysia. Saya paling suka kuih di hiang. Saya tak tahu lah panggil kuih tu panggil apa, tapi saya macam orang kenal ni macam kuih di hiang. Dalam tu ada macam gula, macam caramel, macam benda yang gula manis lah. Sebenarnya sedap. Cuba try. Yang tu kuih tu kan kuih halal. Cari dekat Shopee ke, memang ada. Lepas tu saya suka makan bulat, saya suka makan banyak tu muaci. Lepas tu saya tak ingat lah. Ada satu tu macam berbolang glutinous rice yang dalam tu ada inti. Saya tak ingat apa nama dia dalam bahasa Cina. Itu antara yang saya suka lah. Kak Asha pernah tak alami macam orang yang bukan kaum Cina, contohnya Melayu, mengata Indian ke atau apa-apa, mengata tentang kaum Cina? Dan apa tindakan Kak Asha untuk atasi dia? Untuk atasi. Okey, soalan dia, saya pernah lah masa kecil tak ada lah cakap benda ni. Sebab masa kecil saya sekolah Cina dulu, tak ada lah cakap pasal, biasalah budak-budak kan, mereka akan kawan je tau, tanpa memilih kaum. Kadang-kadang tu mesti ada macam pergaduhan, tapi pergaduhan biasa-biasa, macam budak-budak lah. Okey, lepas tu bila makin dewasa dia lain sikit cabarannya. Okey, pernah saya pernah pergi ke, masa tu berjalan-jalan kot dengan kawan-kawan saya yang bukan Cina. Yang ada kawan saya tu, dia tanya apa pendapat kau dengan kaum Cina. Lepas tu ada kawan ni dia cakap aku ni, keluarga aku bukannya suka orang Cina, tapi macam dari dulu lah aku memang tak suka orang Cina. Aku memang dari kecil saya besar tak pernah ada kawan Cina. Lepas saya macam terkejut, tapi saya tak kisah pun sebab saya faham lah sebabnya kenapa. Dia memang membesar dengan kefahaman macam tu. Dia tak suka orang Cina sebab orang Cina lagi maju. Itu sebab mungkinlah, saya rasa mungkin sebab didikan ahli keluarga. Mungkin dia tak faham kan, ataupun dia sendiri tak ada kawan Cina. Macam mana dia nak faham? Macam mana dia nak perbetulkan salah faham tu kan, yang telah dipupuk masa dia kecil-kecil lagi. So saya tak akan blame dia lah. Saya tak akan blame siapa-siapa pun, sebab benda ni kita semua bertanggungjawab untuk faham keadaan. Faham keadaan lah. Dan satu lagi, apabila berlaku kesalahan yang menyebabkan kaum, bagi saya tak patut nak untuk blame kaum tu. Blame kepada orang tu, sebab orang tu tak ada kaitan pun dengan kaum dia. Okey? Contohnya kalau orang Melayu buat salah, ada ke patut kita cakap, orang Melayu ni jahat lah, kedekut lah? Tak ada kan? Mestilah marah kan? Sama juga dengan orang Cina, orang India, orang Sing, semua kaum dekat Malaysia ni. Semua tak suka bila orang blame kaum dia. Kenapa? Kita tak boleh blame kaum, tapi kita hanya boleh blame kepada individu tu saja. Okay? Tak ada kaitan dengan apa-apa tentang kaum. Dengan agama pun tak ada kaitan. Sebab agama semuanya mengajar keadilan, keamanan kan. Semuanya tentang individu tu sendiri. Okey, balik kepada yang saya cakap tadi. Okey, dia katalah aku memang dari kecil tak ada kawan Cina. Sebab aku memang tak ada lah. Lepas tu dia cakap pasal buruk bahasa Cina. Sebab dia kata orang Cina ni kedekut, tamak. Saya macam benda ni salah kan. So saya macam nak perbetulkan, tapi saya senyap je lah. Lepas tu adalah kawan-kawan saya yang lain yang Melayu. Dia terlompok, dia cakap bagi aku tak ada masalah pun. Tapi dia masa tu perbincangan kita tak gaduh. Kita cakap dengan cara yang elok. Okey? Sebab kita nak benda ni menyebabkan kita ada pergaduhan dengan sahabat-sahabat kita.
untuk antaranya lah saya macam dah biasa dah dengar benda-benda macam tu, dan saya tak akan blame kepada orang tu. Sebab setiap keluarga dia punya didikan yang berbeza. Dan saya harap lebih ramai dekat luar sana kawanlah dengan orang yang berlainan kaum. Janganlah macam Melayu je, Cina je, Indian je. Macam dia tak ada macam satu ni. Jangan jadikan alasan perbezaan bahasa itu sebagai cabaran atau halangan untuk kita tak bersembang. Okey? Itulah antara yang cabaran yang saya hadapi, dan cara saya hadapi ialah dengan saya senyap. Atau saya semasa saya senyap je, lepas tu tiba-tiba ada kerja kumpulan yang saya perlu cakap, dan ada pensyarah yang bertanya tentang saya punya keluarga. Saya berjawab lah. Saya kata saya tak blame pun kepada orang tu, mungkin tak samalah cara didikan dia. Lepas tu saya bagi cara saya nak nak menghapuskan sedikit demi sedikit salah faham antar kaum adalah dengan saya cerita ceritalah kebaikan ahli keluarga saya yang Cina terhadap ayah saya masa baru masuk Islam. Kak Asha boleh tak ajar sikit bahasa Cina yang kita boleh cakap dengan orang, macam benda yang penting-penting je lah, benda yang selalu orang cakap masa Chinese New Year? Okey, yang boleh saya antar, saya boleh ajar yang senang-senang je. Okey, bila tahun baru Cina kita boleh cakap Xing Nian Kuai Le. Xing Nian Kuai Le maksudnya selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Xing Nian maksudnya tahun baru. Kuai Le gembira ataupun gembira lah, lebih kurang macam tu. Okay, Xing Nian Kuai Le. Xing Nian Kuai Le. Okay, yang kedua, Shen Ti Jian Kang. Shen Ti Jian Kang maksud dia tubuh badan sihat. Shen Ti Jian Kang. Shen Ti Jian Kang. Yang ketiga ini kita boleh cakap dengan orang Cina lah. Dengan orang Islam buat apa nak cakap kan? Cakap Assalamualaikum lah. Okay, kita boleh cakap dalam, kalau untuk orang Cina kita boleh cakap Zu ni ping an. Zu ni ping an. Zu ni ping an. Ping an tu rasanya peace saja. Peace lah. Aman. Zu ni maksudnya wish you. Wish you. Itu je lah. Okay, yang pertama tadi Xing Nian Kuai Le. Kedua, Shen Ti Jian Kang. Ketiga, Zu ni ping an. Okey, itu saja perkongsian daripada saya. Saya harap perkongsian saya ini memberi sedikit sebanyak manfaat kepada awak semua, dan mudah-mudahan apa yang saya bincangkan dan saya ceritakan ini mampu merongkakkan sedikit demi sedikit keraguan atau persoalan daripada sahabat-sahabat sekalian. Itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.